Salam sejahtera dan selamat pagi. Anda bersama saya Hafizi Rosli dan juga Hafizi Azaman, dan kita pada hari ini kita nak memfokuskan kepada isu banjir di Pantai Timur. Dan kalau kita lihat kepada jumlah keseluruhan mangsa yang dipindahkan ke PPS di seluruh negara, merangkumi kepada 6 negeri yang terkesan disebabkan oleh banjir ini, dan ini jumlahnya iaitu mencecah 35,942 orang. Dan setakat awal pagi Khamis ini, iaitu ia melibatkan kepada 9,650 keluarga di seluruh negara, dan mereka ditempatkan di sebanyak 409 pusat pemindahan sementara. Ini bermakna 409 pusat sementara ini telah pun diaktifkan pada ketika ini, dan berdasarkan kepada info yang kami terima, iaitu daripada info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat, setakat jam 6 pagi, Pahang merupakan negeri paling teruk terjejas dengan 24,259 mangsa, dan sebanyak 281 PPS dibuka, iaitu melibatkan di daerah Kuantan, di daerah Temerloh, Maran, Rompin, Pekan, Bera, Raub, Jerantut dan juga Lipis, Fizi. Ya, dan negeri kedua paling teruk terjejas adalah di Kelantan dengan 4,780 mangsa ditempatkan di 64 PPS. Terengganu catatkan 4,043 mangsa. Mereka berada di 37 PPS sekitar Dungun, Kemaman, Hulu Terengganu, Setiu dan juga Besut. Manakala Johor merekodkan 2,377 mangsa banjir, 21 PPS dibuka di Johor Bahru, Batu Pahat, Keluang, Kota Tinggi, Segamat dan juga Mersing. Sementara itu Perak juga turut catatkan 449 mangsa banjir, sebanyak 5 PPS dibuka di negeri itu di daerah Hilir Perak, Hulu Perak dan juga Kampar. Dan negeri terakhir mencatatkan banjir merupakan Sabah dengan 34 mangsa daripada 12 keluarga, dan hanya 1 PPS dibuka iaitu di daerah Beaufort. Dan kita juga ingin melihat perkembangan banjir di Pantai Timur, iaitu melibatkan di negeri Pahang. Begitu juga dengan negeri Kelantan, di mana Pahang sekali lagi mencatatkan jumlah mangsa yang dipindahkan cecah daripada 24,000 mangsa. 9 daerah terkesan termasuk di Raub. Begitu juga dengan negeri Kelantan yang catat peningkatan jumlah mangsa yang kini cecah 4,000 orang di 5 jajahan termasuk di Pasir Mas. Jadi kita ingin mengetahui bagaimana perkembangan banjir di dua lokaliti ini, iaitu di Raub, Pahang, begitu juga dengan Pasir Mas, Kelantan, Fizi. Dan kami bawakan kepada anda dua ahli parlimen di kawasan ini, dan untuk mengetahui apakah bantuan yang sudah disalurkan, begitu juga dengan pelan pemulihan jangka masa pendek, sederhana dan juga panjang boleh diusahakan untuk pastikan rakyat tidak terjejas dengan banjir ini. Untuk itu kita bersama dengan Tengku Zulpuri Shah Raja Puji, iaitu ahli parlimen Raub, dan juga ahli parlimen Pasir Mas, iaitu Ahmad Fadli Syahari. Kedua-duanya ada bersama kami melalui talian Skype, dan kami akan pergi kepada YB Tengku terlebih dahulu untuk melihat kepada perkembangan banjir. Sudah pasti kawasan YB terkesan. Bagaimana keadaannya sekarang ini? Adakah pusat pemindahan sementara yang dibuka setakat ini mencukupi? Bagaimana dengan faktor-faktor lain, contohnya makanan, SOP COVID-19 dan sebagainya? Boleh YB ceritakan sedikit sebanyak? Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kedua-dua moderator, Fizi dan Hafizi. Apa yang berlaku di Parlimen Raub ni, kalau mengikutnya, mungkin sebelumnya pernah berlaku pada tahun 1971. Ini adalah yang agak besar kalau dibandingkan pada tahun-tahun lepas. Setakat ini secara umumnya, ini tidak termasuk di bawah pengelolaan JKM ataupun pihak kerajaan secara rasmi. Jadi tanpa yang persendirian ataupun yang ada volunteer sukarelawan tu, setakat ini mangsa banjir di Parlimen Raub lebih kurang dalam 3,000 mangsa, keluarga lebih kurang dalam 900 keluarga. Dan keadaan sekarang pada pagi ini cuaca mendung. Alhamdulillah daripada malam tadi hujan tak adalah, tapi keadaan paras air di tiga sungai penting di sini, sungai yang besar di Parlimen Raub ni dia boleh bagi kepada tiga, iaitu Sungai Dong, Sungai Gali, dan juga ada satu lagi Sungai Lipis. Dia ada tiga sini. Jadi
dua pada sungai ini menunjukkan keadaan waspada, satu pada sungai ini menunjukkan keadaan yang masih amaran. Ya. Penempatan PPS setakat ini di Parlimen Rauk kurang lebih ada 40 PPS, lebih pada 40, dan ini tidak termasuk yang ada yang buka ataupun yang berada di tempat rumah ibadat dan sebagainya. Untuk dari segi operasi ataupun dari segi bantuan, ini tidak boleh dinafikanlah sebab saya rasa sebelum ini Parlimen Rauk tak ada seteruk ini banjir. Kekurangan tu banyaklah dari segi permulaan pemindahan tu, dari segi bot ya, yang nak mengambil mangsa-mangsa ni pada hari Ahad ataupun Isnin lepas tu agak rumit kerana kekurangan fasiliti kemudahan bot dan juga kerana air terlalu deras, terlalu deras dan laju untuk menyelamatkan mereka. Jadi beberapa usaha telah digunakan. Dari segi sukarelawan setakat ini kita alhamdulillah kita berurusan dengan pejabat daerah, di mana nanti kita akan mendaftarkan beberapa NGO yang sukarelawan ya untuk membersihkan rumah ataupun sebagainya. Kita apa yang penting sini bagi saya, sebab saya pun ada pengalaman sebelum ni di Dun Mentakap. Saya sebelum ni sebagai Adun Mentakap, di mana 2016 banjir teruk di Tebeloh ya. Jadi sebenarnya kita sebenarnya daripada adun ataupun ahli parlimen setempat itu boleh bekerjasama dengan pejabat daerah ataupun buat penguasaan negeri, kerana keadaan yang agak nak katakan kelang kabut ataupun mungkin tidak dijangka ni sebenarnya memerlukan pengalaman di mana ketika itu mungkin kita tidak menyangka sampai lebih pada 40 PPS yang dibuka. Jadi kekurangan makanan, lambat masak dan sebagainya itu berlaku. Bagi pihak saya sebagai ahli parlimen, saya telah berurusan dengan pihak luar, contohnya kawasan yang tidak terjejas dengan banjir ini seperti Selangor. Ramai NGO sukarelawan untuk membantu, dan setakat ini kita telah menerima lebih ataupun kurang lebih 3-4 lori lah, maknanya mungkin bukan lori besar lah, lori kecil supply makanan di base kepada Parlimen Rauk, di mana nanti ahli jawatan kuasa yang ada di parlimen saya akan mengagih mengikut kawasan yang diperlukan, dan juga kita sentiasa akan berkolaborasi dengan pejabat daerah supaya semua dapat. Tapi walau bagaimanapun kita harap birokrasi atau politicking ataupun perbezaan politik itu diketepikan, kerana ini adalah musibah yang melanda semua. Jadi di kesempatan ini juga saya menyerulah kepada kerajaan negeri, kalau dengar apa yang online sekarang ni, harap semua adun-adun atau ahli parlimen, tak kisahlah daripada Pembangkang ke ataupun daripada kerajaan itu sendiri, untuk sama-sama kita turun padang membantu, memudahkan cara. Sebab saya yakin ramai juga daripada adun-adun dan ahli parlimen yang berpengalaman dengan masalah ini. Jadi kiranya ada kerjasama antara adun-adun ahli parlimen dengan pejabat daerah, saya rasa beberapa masalah boleh diselesaikan. Dari segi cadangan di masa depan macam di Parlimen Rauk ni sebenarnya pada 27, tak silap saya, pada 27 hari bulan 12 hari Ahad, Bandar Rauk sebenarnya ada mengalami banjir kilat. Bandar di mana beberapa kawasan dimasuki air, itu kedai ini disebabkan oleh dari segi semakan saya, ini adalah mungkin dari segi reka bentuk dan juga kapasiti saliran air yang ada, itu longkang yang ada di Parlimen Rauk ni khas di bandar ni istilah di-upgradekan ataupun dibuat kajian semula sebabnya
apa yang saya dimaklumkan oleh mangsa-mangsa di bandar-bandar ni, air naik terlalu cepat. Betul. Dan aliran air itu nak masuk ke longkang tu lambat ya. Tidak dinafikan ketika itu hujan terlalu ekstrim atau di luar jangkaan. Biasanya hujan sekitar 20 mm. Tetapi pada ketika itu lebih pada 80 mm. Dan juga saya dapati saliran air ya. Ini saya pun dah buat surat kepada GO Rauk ya. Dan juga kepada JKR setempat, iaitu ada sambungan daripada Spine Road daripada Rauk tu nak pergi ke Gua Musang tu, ada sungai, anak sungai Rauk, di mana mereka mungkin temporary ataupun sementara telah memasang 2 culvert. Jadi 2 culvert ni saya melihat terlalu kecil dibandingkan kemampuan sungai tu besar. Jadi apa yang berlaku banjir kilat di Rauk pada 27 hari bulan itu adalah disebabkan oleh flow ataupun sekatan ya, air itu tidak dapat dialirkan dengan cepat ya. Baik, jadi banjir di situ. Baik YB, kita juga ingin melihat itu di kawasan Raub dan bagaimana pula dengan kawasan di Pasir Mas, dan kita juga dapatkan Yang Berhormat Ahmad Fadli Syahri merupakan ahli Parlimen Pasir Mas di talian ketika ini. YB Ahmad Fadli. Saya. Okey, YB, ceritakan sedikit mengenai keadaan di Pasir Mas dan difahamkan juga mungkin ada sebelum ini yang telah pun menyuarakan rintihan dan sebagainya. Ini mereka berdepan dengan situasi banjir ini mungkin berulang kali setiap tahun. Bagaimana agaknya di pihak YB mengambil tindakan sebagai Yang Berhormat di kawasan Pasir Mas ini membawakan usul bagaimana untuk kita mengelakkan daripada banjir setiap tahun yang berlaku ini? Okey, terima kasih Awan ni menghubungi saya untuk kali ini. Baik, untuk banjir di Pasir Mas pada masa sekarang ini tidak begitu kritik dibandingkan dengan di Pahang dan di Johor. Kerana Pasir Mas ini terletak di antara 2 sungai, iaitu Sungai Kelantan dan juga Sungai Golok, sempadan antarabangsa. Jadi Sungai Kelantan dipengaruhi dengan hujan di Gua Musang dan di Kuala Kerai, dan apabila kedua-dua daerah ini dinaiki air, maka kita dapat lihat sehari 2 selepas itu bahagian daripada sempadan di selatan Parlimen Pasir Mas ini akan dinaiki air. Begitu juga di Sungai Golok, dan ini lebih penting sebenarnya dan lebih kritikal. Kalau berlaku hujan lebat di selatan Thailand, dan kami sudah biasa dengan memantau perkembangan di selatan Thailand, hujan air akan turun ke Sungai Golok dan dimulakan dengan di bahagian daripada Jeli kemudian Rantau Panjang, barulah Pasir Mas akan ditenggelami air. Dan untuk kali ini kita telah berdepan dengan gelombang yang keempat banjir pada musim ini, itu bermula dengan Disember 2020 sehingga Januari 2021. Cuma ia tidak begitu kritikal kerana di selatan Thailand tidak mengalami hujan yang lebat. Tetapi faktor yang paling besar di Pasir Mas dan juga Rantau Panjang serta Tumpat, iaitu 3 sempadan, 3 parlimen yang berjiran ini, ialah isu tebasan banjir yang sehingga ke hari ini masih lagi tidak dapat diselesaikan secara tuntas oleh kerajaan persekutuan. Tetapi insya-Allah ia di dalam progres dan di dalam pembinaan, dan mengikut apa yang telah dinyatakan oleh kerajaan di dalam Dewan Rakyat, tebatan banjir ini jangka insya-Allah akan sempurna pembinaannya pada 2023. Jadi saya kira untuk menunggu proses tebatan banjir ini dipersiapkan sepenuhnya, maka kami penduduk-penduduk di Pasir Mas mungkin terpaksa pasrah berdepan dengan banjir setiap tahun, dan itulah yang merupakan lumrah yang kami hadapi semenjak berpuluh-puluh tahun lepas, khususnya selepas projek tebatan banjir di sebelah Thailand disiapkan sepenuhnya. Okey, sebenarnya banyak lagi kita nak bincangkan bersama dengan kedua-dua YB ini, dan kami mahu berhenti dulu, rehat seketika. Kita akan kembali selepas ini dengan kupasan yang lebih mendalam. Masih lagi bincangkan mengenai keadaan banjir di negara ini yang melanda 6 negeri, dan jumlah mangsa telah pun mencapai 35,000, dan kita akan pergi spesifik kepada sekitar Raub dan juga Pasir Mas kerana kami bersama dengan kedua-dua ahli parlimennya, dan kita akan pergi kepada ahli parlimen Pasir Mas terlebih dahulu, Ahmad Fadli Syahri. YB, kalau kita lihat seperti YB katakan tadi, projek tempatan banjir dijangka siap lambat lagi, dan
penduduk Pasir Mas terpaksa menghadapi banjir kemungkinan selepas ini dalam beberapa tahun sebelum projek tempatan banjir itu siap. Jadi ada plan contingency, plan jangka pendek, plan sederhana yang boleh YB gariskan kepada penduduk Pasir Mas yang boleh kita bincangkan, cadangkan kepada kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan supaya ini boleh berlaku ketika mana projek tempatan banjir menunggu projek tempatan banjir itu siap. Okey, sebenarnya dari sudut plan jangka pendek ini kita tidak ada suatu perkara yang boleh untuk mengatasi sepenuhnya. Cuma saya minta supaya kerajaan sentiasa bersiap sedia dengan bantuan semasa banjir seperti bantuan makanan apabila penduduk terkepung untuk keluar daripada rumah mendapatkan makanan, mereka perlu untuk dibantu dengan seberapa segera. Begitu juga kelengkapan di pusat pemindahan terutama pada situasi wabak pandemik COVID-19 ini ketika mana dulu satu pusat pemindahan boleh dimuatkan dengan kapasiti yang sepenuhnya, tetapi apabila berlaku soal physical distancing dan sebagainya ini, kita perlu pusat pemindahan yang lebih selesa dan lebih luas. Tetapi sayangnya sekolah-sekolah di sekitar yang ditenggelami di Pasir Mas ini juga turut ditenggelami oleh banjir. Begitu juga dengan pembinaan dewan-dewan yang lebih selesa untuk sekolah-sekolah. Kalau kita lihat di sekolah-sekolah terutama di sekitar sempadan di antara Malaysia dengan Thailand ini, banyak lagi yang masih baif, yang masih belum dapat dibangun sesuai dengan sifatnya sebagai pusat pemindahan. Sehingga kadang-kadang terpaksa orang tua dan sebagainya naik ke tingkat 2, tingkat 3 yang agak membebankan. Saya kira untuk mengatasi projek ataupun sebagai jangka pendek, kerajaan perlu untuk meluluskan tidak dewan pemindahan yang selesa untuk setiap sekolah supaya walaupun projek tempatan banjir ini masih belum siap, tetapi tempat pemindahan itu cukup selesa untuk didiami oleh penduduk-penduduk yang terpaksa berpindah akibat ditenggelami oleh banjir. Dan itu kita melihat kepada usaha yang dijalankan di Parlimen Pasir Mas sendiri, melihat kepada usaha untuk kita mengekang daripada banjir ini lebih teruk lagi di Pasir Mas. Dan kalau kita terus kepada raup pula YB Tengku, dan kita difahamkan raup ini sektor utama ekonominya adalah melihat kepada pertanian, dan difahamkan 50% keseluruhan tanah di raup digunakan untuk sektor ini untuk penanaman getah, koko, buah-buahan seperti durian dan sebagainya. Bagaimanakah bantuan akan disalurkan kepada petani ini memandangkan banjir ini mungkin tanaman-tanaman ini terjejas dan mereka juga yang baru saja ingin menjana semula pendapatan mereka susulan daripada PKP dan juga COVID-19, bagaimana mereka perlu dibantu dan sebagainya? Okey, terima kasih Hafizi dan Azizi. Okey, untuk pengetahuan audiens semua, pertanian di Raub ni dia banyak dia boleh bagi beberapa kategori. Maksudnya satu mungkin tanaman kontan seperti pisang dan tanaman kekal yang lama tu seperti musangking lah ya. Dan sayur-sayuran tu mungkin tak banyak. Jadi kalau musangking ni dia berada di atas bukit kebanyakannya. Yang mungkin terjejas teruk mungkin tanaman kontan lah yang dia berada di bawah ataupun mungkin ada sayur-sayuran yang mereka buat. Berkenaan perkara ini, saya rasa perlu berbincang dengan kerajaan negeri boleh untuk membuat apa inisiatif ya. Tetapi untuk jangka masa panjang bagi saya, sebab saya pun dulu bekas timbalan Menteri Air dan Tanah Sumber Asli sebelum ini, apa yang kita cuba nak buat khasnya di Parlimen Raub ni untuk yang akan datang ya, untuk kita cadangkan, di mana bukan di Raub sahaja. Mungkin juga dalam Parlimen kita akan cakap dan sebelum ini saya pun pernah cakap dalam Parlimen, mungkin untuk seluruh Malaysia ya. Di mana mesti ada satu kerjasama di antara kementerian seperti di bawah air JPS, pertanian, kemudian kerajaan negeri. Kerana bila kita melihat, bila kita sebut di Raub ni, semua mungkin penduduk ataupun audiens semua tahu apa ada di Raub. Macam di Temerloh ikan bating, okey, di Raub musangking. Okey, seperti mana yang saya pernah ucap di Dewan, di Raub ni lebih pada 11,000 ekar tanah yang diterokai ya secara tak salah. Jadi walau bagaimanapun kita tidak mempertikaikan itu, tapi apa yang kita nak kena buat, strategi yang akan datang supaya tiada pokok yang ditebang, kemudian aliran air sungai itu macam mana disalurkan,
dan kajian menyeluruh, dipanggil kajian hidrologi, supaya pertanian ini bersesuaian dengan aliran air, ya, dan juga pembangunan setempat, tak kira sama ada mau pembalakan ke ataupun development setempat, mesti ada satu pengiraan yang besar ataupun pengiraan bersama-sama. Di sini pihak pejabat daerah, ya, khasnya di Rauk ini mesti memain peranan yang penting, kerana apa yang berlaku di Rauk ni boleh saya melihat dari segi keseluruhannya adalah pembangunan agak juga pesat selain daripada pertanian. Tetapi dari segi aliran sungai ataupun longkang-longkang yang sedia ada itu, bagi saya tidak mencukupi sekiranya berlaku apa yang dah telah berlaku, itu hujan yang di luar jangkaan ekstrim, ya. Bila hujan di luar jangkaan ekstrim, kemampuan longkang-longkang yang ada ini tidak mampu untuk dialihkan air, dan juga dari segi kita panggil perancangan. Sebenarnya pengalaman saya di Metakap dahulu, apabila masuk sahaja bulan 9, 10, 11 dan seterusnya, ketika itu saya sebagai adun, saya selalu menyuarakan kepada pihak PBT setempat supaya segera, contohnya potong pokok-pokok yang di tepi jalan itu supaya tak runtuh, dan semakkan tanah-tanah cerun-cerun yang ada, sebab kita khawatir masa itu akan hujan lebat. Dan yang ketiganya persediaan itu kita sudah pasti, tapi kita tak tahu sama ada besar dan kecil, tapi musim itu tetap akan berlaku musim hujan. Mungkin dalam 10, 11, 12. Jadi dalam 4 bulan yang ada itu kena buat persediaan awal. Sama ada berlaku tak berlaku, kita kena persediaan awal. Sini adalah jangka masa pendek lah. Untuk jangka masa panjang, bagi saya pihak kerajaan sendiri dan pihak meteorologi kena buat studi, ya. Kita tidak nafikan daripada faktor keseluruhan, faktor dunia, kita panggil climate change ataupun perubahan iklim, ya, di mana selepas ini dari segi pertanian, dari segi development setempat mestilah mengambil kira keadaan persekitaran. Contohnya dalam semakan saya, contohnya banjir di Pahang 1971 agak teruk. Tetapi dalam semakan saya, ketika itu, ini mungkin satu faktor, bukan faktor keseluruhan, tapi ketika itu saya dalam semakan felda jengka dibuka yang luas, ya, di luas. Dan mungkin ketika itu apabila hutan ini dibuka secara luas tanpa ada skala atau ada kajian, jadi ada perubahan cuaca. Bila ada perubahan cuaca ini, dia akan menjadi fenomena yang tidak baik, ya. Jadi apa yang berlaku di Rauk ni, dalam semakan saya pun juga di persekitaran di kawasan Rauk ini memang banyak, sama ada dari segi persendirian, ya, tanah persendirian, dibuat tanah musangking ataupun tanian lain dengan skala besar. Jadi saya berpendapat walaupun tanah tu sendiri punya atau persendirian punya, kerajaan negeri, pertanian dan juga pihak-pihak kementerian lain, GPS ke ataupun kementerian air, mestilah duduk bersama-sama, ya, untuk memikirkan rancangan yang akan datang. Sebabnya kalau kita berterusan memisahkan antara kementerian, ini air lah, kalau ini pertanian lah, tak ada satu kerjasama duduk semeja untuk sembang dengan kerajaan negeri, jadi perkara ini tak boleh selesai. Ya, dia mesti ada buat satu pembaharuan yang lain supaya satu kerjasama menyeluruh. Maknanya kalau pertanian, apa yang dia nak buat? Apa yang panduan guide yang dia nak bagi kepada kawasan baru yang nak buat? Katakan ada satu kawasan nak tanam musangking, katalah private punya, katakan 1,000 ekar. Mungkin daripada EIA dia lulus, ya. Tetapi dari segi keseluruhan, maksudnya di sini
alam sekitar daripada cuaca ya. Daripada cuaca, dia akan menjejaskan keadaan setempat sebab 1,000 ekar. 1,000 ekar maknanya kawasan tu jadi panas. Okey, baik. Sebab sebelum ini saya pernah turun di kawasan saya agak terkejut juga. Saya beritahu contoh ni di Kuala Atuk. Tak pernah pokok putus setengah. Dia patut tumbang, dia putus. Disebabkan oleh ribut. Ya. Itu sebagai contoh fenomena keadaan. Okey. Dan berbalik kepada YB Ahmad, kalau kita lihat perniagaan petani di kawasan Pasir Mas, bagaimana mereka mungkin boleh mendapatkan bantuan? Apa strategi-strategi yang boleh YB rangkakan untuk memastikan bahawa mereka yang terkesan akibat pandemik COVID-19 yang baru nak bangun tapi tiba-tiba banjir dan sebagainya, apa yang boleh dilakukan untuk mereka? Yang paling ketara sekali ialah penoreh-penoreh getah di sekitar Meranti dan juga di Dun Tendung yang di Pasir Mas ini, yang mereka benar-benar terkesan dengan banjir yang berlaku bila mereka tak dapat keluar menoreh dan sebagainya. Dan saya kira kerajaan perlu untuk memperuntukkan bantuan yang segera untuk penoreh-penoreh getah khususnya yang terlibat ataupun yang terkesan dengan banjir ini. Dan jumlah mereka, saya kira dalam sekitar mungkin dalam 2,000 ke 3,000 orang yang terlibat ini perlu untuk diberikan bantuan dengan seberapa segera, kerana sebelum ini pun perbelanjaan mereka telah pun terjejas dengan berbagai situasi ekonomi yang telah kita tahu. Tetapi bila berlaku banjir ini yang meneruskan lagi episod keperitan hidup mereka ini, saya nampak itu yang perlu untuk dibantu. Begitu juga dengan petani-petani di Tendung khususnya. Di Sungai Tendung ini kita ada suatu kawasan pertanian untuk pertanian jagung, dan ia sangat-sangat masyhur ataupun sangat-sangat famous di kalangan penduduk tempatan mengusahakan jagung di sekitar Sungai Kelantan di Dun Tendung. Mereka juga perlu untuk diberikan bantuan, dan selain daripada subsidi ataupun diberikan bantuan segera, Jabatan Veterina perlu untuk bertindak. Kenapa saya menyebut demikian? Kerana bila berlaku banjir, selepas daripadanya itu biasanya akan berlaku serangan daripada binatang-binatang seperti khinzir yang begitu banyak merebak dengan begitu cepatnya di kawasan kami ini. Saya telah nyatakan berulang kali di dalam Dewan Rakyat bahawa Jabatan Veterina dan Jabatan Pertanian perlu untuk memastikan satu cara yang bersepadu bagi memastikan gangguan-gangguan daripada binatang-binatang ini dapat diatasi. Tetapi nampaknya sampai ke hari ini ia masih belum dapat diselesaikan secara tuntas. Bahkan nampaknya semakin banyak merebak masuk ke kampung-kampung khusus ketika banjir ini. Dan ini merupakan gangguan yang sangat-sangat besar kepada petani-petani di sekitar Pasir Mas ini. Itu merupakan tanaman yang utama. Kalau nak dibandingkan dengan kelapa sawit dan sebagainya, ia agak kurang Pasir Mas ini, dan tidak ada perda. Baik, terima kasih kepada YB Ahmad Fadli Syahri, merupakan ahli Parlimen Pasir Mas. Begitu juga dengan YB Tengku Zulpuri Shah Raja Puji, ahli Parlimen Raub. Banyak yang diperincikan, dikongsikan oleh beliau. Masa tak cukup. Ya, betul. Banyak juga cadangan untuk kita melihat kepada pemulihan kepada isu banjir ini dengan kerjasama antara kementerian-kementerian, antara agensi-agensi dapat digerakkan supaya mereka lebih memahami, dapat disekatakan sekerja mereka itu untuk kita menyelesaikan isu masalah banjir dan juga pemulihan kepada banjir ini sendiri, PZ. Dan sekian dari kami di Awani Pagi ini. Saya Hafizah Zaman. Saya Hafizul Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.